Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam mata pelajaran Maharat Al-Quran bagi tingkatan 5. Okay, kali ini kita akan bincang pelajaran yang baru, Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, Tarjamatul Imam Asim Al-Kufi, biografi bagi Imam Asim Al-Kufi. Di mana dalam tajuk ni kita akan bincangkan tentang biografi Imam Asim dan juga rawi-rawi dia. Kemudian kita akan bincang pula manhaj ataupun metodologi bagi Imam Asim Al-Kufi dalam qiraat secara ringkas. Ya. Okey, yang pertama kita tengok dulu Tarjamatul Imam Asim Al-Kufi wa rawiyai. Biografi Imam Asim Al-Kufi dan rawi-rawi dia. Imam Asim adalah imam bagi penduduk Kufah. Sebab tu dia Al-Kufi. Kita tengok nama dia. Asim bin Abi Najud Ad-Darir Al-Kufi. Nama dia Asim bin Abi Najud Ad-Darir Al-Kufi. Kunyah dia Abu Bakr. Kunyah Imam Asim Abu Bakr. Imam Asim ni adalah generasi tabi'in. Generasi tabi'in. Cuma tak ada riwayat dia lahir tahun bila. Macam biasalah. Bila sama ada imam tu sendiri dia tak cerita ataupun anak-anak murid dia tak pernah tanya ataupun tak pernah cerita. Jadi tak ada riwayat yang mengatakan bila tarikh lahir dia. Imam Asim dia ambil bacaan direct secara terus dengan Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami iaitu seorang sahabat yang dikirim oleh Sayyidina Uthman ke Kufah sebagai sumber bacaan penduduk Kufah ataupun guru pada penduduk Kufah, guru Al-Quran ataupun imam bagi bacaan penduduk Kufah. Kita akan jumpa nanti dalam tajuk resam nanti. Yang mana setiap negeri-negeri di Kufah, Basrah, di Mekah, Madinah ada wakil yang diutuskan oleh Sayyidina Uthman sebagai sumber ataupun guru ataupun imam kepada penduduk-penduduk yang tersebut. Jadi Abu Abdurrahman ni adalah imam ataupun sahabat yang diutuskan bersama Mashaf kepada penduduk Kufah sebagai guru dan sumber rujukan. Jadi Asim diambil direct dengan Abu Abdurrahman As-Sulami ni. Dan Abu Abdurrahman As-Sulami pula dia ambil bacaan dia daripada Ibnu Mas'ud dan Ali, Sayyidina Ali. Dia ambil dua. Dan Ibnu Mas'ud dan Sayyidina Ali pula ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asim juga. Jadi Abdurrahman As-Sulami. Asim juga dia ambil bacaan dengan Zaid bin Thabit. Yang mana Zaid bin Thabit ni pula adalah sahabat yang diutuskan oleh Sayyidina Uthman untuk penduduk Madinah. Jadi penduduk Madinah, orang-orang Madinah, sumber bacaan dia ataupun rujukan dia ataupun bacaan dia lah adalah daripada Zaid bin Thabit. Orang Kufah daripada Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi Asim ni dia ambil daripada dua-dua orang sahabat ni. Yang mana Asim ni dia adalah generasi tabi'in. Imam Asim ni seorang yang hebat dari segi bacaan dia. Dan juga dari sudut
keilmuan dia dari dalam bidang hadis, yang mana dia iktiraf lah oleh ilmuwan hadis tentang Asim ni. Dia memang seorang yang siqah lah. Maksudnya kredibiliti dia dalam bidang hadis pun bagus lah. Dan juga dia alim dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa. Dan juga seorang yang alim juga dalam bidang fiqh. Asim. Pernah diceritakan, diriwayatkan bahawa Imam Asim ni satu hari tu dia sakit 2 tahun. 2 tahun tu dia terlantar. Dia tak boleh bangun. Kemudian bila dia dah sihat tu, dalam masa 2 tahun tu, mungkin dalam masa 2 tahun tu sakit dia teruk sampai dia tak ada masa untuk baca Quran. Tapi dia kata bila dia bangun lepas daripada 2 tahun tu, dia dah sihat apa semua. Dia baca Quran, tak ada satu pun salah. Nak kata hebatnya dia punya ingatan dia lah. 2 tahun sakit. Bila sembuh, dia terus baca Quran, tapi tak ada satu pun yang salah. Itu dia sendiri cakap lah. Kemudian Imam Asim juga, dia ada ramai lah anak murid. Bila seorang imam ni dia alim dalam banyak ilmu, banyak bidang, maka anak murid dia pun ramai. Salah seorang murid dia adalah daripada kalangan Imam Qiraat 7 adalah Imam Abu Amr. Abu Amr pun ambil bacaan dengan Imam Asim secara terus. Maksudnya dia sempat jumpa dengan Imam Asim dan ambil bacaan dengan Imam Asim. Tarikhul wafat. Tarikh dia wafat sanah 27 wa mi'ah, pada tahun 127 Hijrah. Rawi dia yang masyhur ada 2 orang. Rawi dia yang pertama Imam Syu'bah, Al-Imam Syu'bah. Nama dia nama Imam Syu'bah, Syu'bah bin Ayyash bin Salim Al-Hannat. Itu nama dia. Nama yang salah satu nama yang diriwayatkan, yang diceritakan oleh anak-anak murid dia. Syu'bah bin Ayyash bin Salim Al-Hannat. Yang mana Imam Ibn Jazari dia ada menulis buku tentang biografi imam-imam ataupun tentang Qurra', semua imam-imam Qurra' ni. Imam Ibn Jazari dia ada karang kitab tentang biografi imam-imam Qurra' ni. Dia cerita Syu'bah ni dia ada 13 nama, bukan 13 nama. Maksudnya yang diriwayatkan oleh anak-anak murid dia ataupun ulama' yang sezaman dengan dia ada 13 nama. Banyaklah. Sebab apa? Sebab orang panggil dia dengan kunyah dia je. Abu Bakar Ayyash. Jadi nama dia tu ada macam-macam. Sampai kan Ibn Jazari kata ada 13. 13 banyak ah. Tapi yang paling sahih Syu'bah . Okey, kunyah dia Abu Bakar. Kunyah dia Abu Bakar, yang orang pun panggil dengan Imam Abu Bakar Ayyash. Jadi sebab itulah ada kekeliruan dari segi riwayat nama dia. Tapi yang paling sahih adalah Syu'bah. Okey, kemudian tarikh milad. Dia tarikh dilahirkan
Sana 95 Hijrah. Tahun 95 Hijrah. Imam Syu'bah ni dia alim dan dia sangat warak. Okay. Dia sangat warak dan alim. Dan salah seorang daripada Imam Qiraat 7 yang jadi anak murid dia adalah Al-Imam Al-Kisai. Al-Imam Al-Kisai adalah murid kepada Imam Syu'bah. Dia ambil bacaan dengan Imam Syu'bah ni. Dia punya kesungguhan dia diceritakan, diriwayatkan bahawa Imam Syu'bah ni selama 50 tahun, ada riwayat kata 50 tahun, ada riwayat kata 40 tahun. Selama 50 tahun ataupun 40 tahun lebih kurang, dia tak tidur dekat katil. Bukan tak tidur, tidur. Tapi mungkin dalam mungkin tengah mengaji sambil baca kitab, sambil belajar. Jadi dalam masa 40 tahun ataupun 50 tahun tu dia tak tidur dekat katil. Hebat lah. Kalau nak dibandingkan dengan kita, memang jauh sangat lah. Kalau ada pun pelajar-pelajar yang rasa dia paling rajin lah dalam sekolah tu, kan, tidur pukul 1, bangun pukul 5 dah bangun untuk study, kan. Itu pun time periksa je lah. Tapi Imam Syu'bah ni 40 tahun, 50 tahun dia tak tidur dekat katil. Kesungguhan dia dalam ilmu dan Al-Quran. Dan masa Imam Syu'bah ni dia meninggal, ada anak murid dia cerita, dia sepanjang hidup dia, dia dah khatam sebanyak 18,000 kali khatam dah semua hidup dia. Kisah-kisah imam sama ada golongan salaf ni semua kita boleh ambil sebagai motivasi. Pelajar boleh ambil sebagai motivasi untuk bersungguh-sungguh dalam belajar, mengaji Quran, menghafal. Kena selalu baca ataupun tanya guru-guru tentang riwayat hidup imam-imam qiraat ataupun imam-imam golongan salaf, mana diorang punya kesungguhan tu memang tak terbanding dengan kita. Memang sangat-sangat jauh. Ni keluar tajuk sikit lah. Tapi sekadar untuk pelajar-pelajar ambil motivasi untuk semangat menuntut ilmu ni. Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi dia kata, aku mengembara untuk menuntut ilmu ni selama 7 tahun. 7 tahun tu dia mengembara untuk menuntut ilmu. Dan dia kata, kira-kira perjalanan dia berjalan kaki. Jalan kaki. Tak campur lagi yang dia naik kapal pun semua. Jarak perjalanan dia jalan kaki tu kira-kira 6,000 kilometer. Dalam masa 7 tahun tu. Yang mana dia pernah cerita ada sekali tu, dia mengembara dengan sahabat-sahabat dia sampai habis bekalan, tapi dia tetap teruskan juga berjalan sampai 3 hari. Dalam masa bekalan dah habis, tapi dia terus berjalan sampai 3 hari tu. 3 hari berjalan tanpa makan dan minum. Teruskan juga jalan sampai pengsan. Nak cerita kesungguhan dia menuntut ilmu. Sangat menarik lah. Boleh pelajar-pelajar tanya pada guru tentang riwayat hidup sama ada imam-imam
qiraat ataupun riwayat hidup para salaf yang kesungguhan diorang dalam menuntut ilmu. Ya. Itu sedikit sebagai maklumat tambahan lah. Ya. Tarikhul wafat. Okay. Sanah 93 wa mi'ah. Ya. Tahun 193 Hijrah. Ya. Kemudian rawi Imam Asim yang kedua, Al-Imam Hafs. Ni imam kita lah. Al-Ismu, nama dia Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah. Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah. Hafs ni adalah anak tiri kepada Imam Asim. Dia ambil bacaan dengan Imam Asim, dan Imam Asim ni adalah bapa tiri dia lah. Dia sama macam Syu'bah lah, dia ambil secara terus dengan Imam Asim. Satu hari kita tengok tarikh lah, kunyah dia. Kunyah dia Abu Umar. Kunyah bagi Hafs Abu Umar. Okey, tarikhul milad sanah 90, tahun 90 Hijrah. Satu hari Hafs dia tanya pada Imam Asim. Dia kata, kenapa Syu'bah punya ada beberapa yang lain, beberapa bacaan lain dengan yang dibaca? Sedangkan sama-sama ambil dengan Imam Asim. Tapi Syu'bah baca lain, dia baca lain. Jadi Imam Asim kata dengan dia, bacaan yang kau ambil daripada aku ni adalah bacaan yang aku baca dengan Abu Abdurrahman As-Sulami daripada Sayyidina Ali. Okay. Jadi riwayat Hafs ni daripada Abu Abdurrahman As-Sulami daripada Sayyidina Ali. Tapi bacaan yang Syu'bah ambil dengan aku adalah bacaan yang aku ambil daripada Zur bin Habish. Zur bin Habish daripada Ibnu Mas'ud. Mana Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud ni guru kepada Ali adalah guru pada Abu Abdurrahman As-Sulami lah. Ibnu Mas'ud adalah guru daripada Zur bin Habish. Sebenarnya kedua-dua Ali dengan Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman As-Sulami dengan Zur bin Habish ni dua-dua baca sebenarnya dengan Ali dengan Ibnu Mas'ud. Faham tak? Maksudnya Abu Abdurrahman As-Sulami dia ambil bacaan daripada Ali dan juga Ibnu Mas'ud. Begitu juga dengan Zur, dia ambil bacaan daripada Ali dan Ibnu Mas'ud. Cumanya Asim nak cerita kat sini, riwayat yang yang Hafs baca dengan dia adalah daripada Abu Abdurrahman As-Sulami daripada Ali, dan Syu'bah pula daripada Zur bin Habish daripada Ibnu Mas'ud. Dan kedua-dua Ali dan Ibnu Mas'ud ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafs dia cakap pada anak murid dia, bacaan yang dia baca ni, bacaan yang dia baca semua ikut Asim, kecuali satu je. Semua bacaan yang dibaca, semua riwayat yang dibaca ni semua ikut Asim kecuali satu. Kalimah dha'fin. Dha'fin dengan dha'fa. Dha'fin dengan dha'fan. Hafs kata Asim dibaca dengan fathah.
Jadi aku baca dengan dhammah, dhad, dhu'fin. Dan kat situ untuk riwayat Hafs kita boleh baca dua-dua lah. Kita boleh baca dha'fin dengan dha'fin dengan dhu'fin. Dha'fan dengan dhu'fan. Okey. Seterusnya tarikhul wafat sanah 80 wa 100 minal hijrah. Tahun 180 hijrah. Sekian biografi ringkas bagi Imam Asim dan juga rawi-rawi dia. Okay. Untuk maklumat pertambahan atau ada pertanyaan ataupun persoalan, boleh tanya pada guru halaqah masing-masing pula lepas ni, insyaAllah. Kita jumpa pula untuk akan datang. Kita akan cerita pasal manhaj pula ataupun metodologi bagi Imam Asim, insyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.